Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia dapat sama-sama kita berada dalam satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah taala panjangkan lagi umur kita, kurniakan sihat pada kita, kurniakan lagi ruang peluang untuk kita berada lagi di bulan Ramadan ini, untuk kita berbekal dengan ketaatan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mempermudahkan kita melakukan ibadah sehinggalah hari ini, dan ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah taala jadikan kita di kalangan orang yang istiqamah dengan kebaikan yang telah dibuat di bulan Ramadan dan diteruskan sehingga akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi, yang saya muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, sebelum kita mulakan pengajian, saya ingatkan diri saya terutamanya dan juga para hadirin hadirat untuk sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana kebaikan yang dibuat tanpa disertakan niat yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pagi ini kita akan membincangkan tentang taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita tahu bahawasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah, yang mana umat Islam di dalam bulan ini mereka mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang mereka lakukan, dengan istighfar yang mereka lakukan. Namun perlu kita mengetahui tuan-tuan, di sana taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala baginya ada rukun-rukun yang telah dijelaskan oleh para ulama, supaya taubat istighfar yang kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama yang menyebutkannya adalah Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dan sebagainya daripada para ulama yang lain. Maka rukun-rukun taubat ini perlu kita lakukan dalam taubat yang kita buat, supaya taubat kita ini sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun-rukun taubat ini tuan-tuan ada tiga. Tiga perkara ini perlu kita buat sebelum kita minta istighfar daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak melafazkan istighfar namun kita tidak melakukan rukun-rukun taubat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rukun yang pertama, iaitu menyesal. Menyesal kerana Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dah jatuh dalam satu maksiat, sama ada ialah daripada dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, maka kita menyesal kerana kita telah menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan dengan menyesal ini tuan-tuan? Menyesal ini maknanya seorang itu dia membenci perbuatan yang dia telah melakukannya kerana dia telah menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Andai seorang itu masih lagi dia tidak membenci, dia teruskan lagi maksiat yang dia lakukan, maka ini tidak dikira menyesal di atas maksiat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyesal di atas maksiat ini telah kita jelaskan, ia mesti dibuat kerana Allah. Kenapa? Kerana kadang-kadang orang dia menyesal dengan maksiat dia bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tapi disebabkan maksiatnya itu tersebar. Mungkin zaman sekarang ini macam-macam tuan-tuan, zaman viral. Asal ada kekurangan, aib sikit habis viral, kerana nak mengaibkan seseorang.
Namun apabila seorang itu maksiat dia tersebar dan dia menyesal disebabkan maksiatnya tersebar, bukannya dia menyesal kerana telah menderhakai Allah Subhanahu wa taala, maka menyesalnya ini yang bukan dibuat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah. Sebahagian orang apabila mereka buat keaiban, mereka buat kesalahan seperti mencuri ataupun ada kesalahan aib yang dia buat, maka dia menyesal kenapa dia buat perkara sedemikian bukan pada timing yang betul dan sebagainya, tapi bukan menyesal kerana Allah Subhanahu wa taala, maka taubat ini ataupun menyesal ini tidak diterima, bahkan tidak dikira sebagai taubat daripada maksiat. Dan yang kedua adalah meninggalkan serta-merta maksiat yang dia lakukan. Ini rukun yang kedua. Seorang itu dikira telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila maksiat-maksiat yang dia telah melakukannya dia berhentinya dengan segera. Dia tinggalkannya segera, bukan satu, bukan dua, semuanya. Dia tinggalkan serta-merta, yakni dia tidak teruskan apa yang telah dia lakukan. Andai dia masih lagi meneruskan apa yang telah dia lakukan, maka orang ini tidak dikira bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah berazam, yakni hatinya itu bersungguh-sungguh dalam meninggalkan perkara tersebut dan berazam untuk tidak kembali semula ke dalam maksiat tersebut. Maka ini rukun yang ketiga. Seorang itu bukan sekadar dia berhenti, bukan sekadar dia menyesal, bahkan dia letakkan azam yang kuat dalam hati dia agar dia tidak kembali semula ke dalam maksiat tersebut. Andai orang itu dia tidak buat yang ketiga ini, maka tidak sah taubat yang dia lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga rukun yang perlu dibuat oleh seseorang apabila dia nakkan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan yang kita lafazkan, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, perkataan ini ia sunat, ia bukan wajib. Andai orang dia melafazkan ini astaghfirullah, tapi rukun taubat dia tidak buat, maka istighfar yang diucap ini walaupun sejuta kali tak ada manfaat, kerana lafaz istighfar ini itu bukan wajib, itu sunat. Yang wajib itu adalah menyempurnakan rukun-rukun taubat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ini yang sepatutnya dibuat. Andai orang itu dia buat rukun-rukun ini tapi dia tidak sebut di lidahnya astaghfirullah, juga dia dikira orang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana taubat itu bukan sekadar melafazkan istighfar, tidak. Bahkan taubat itu adalah yang menyempurnakan rukun-rukun taubat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ramai orang disebabkan mereka tidak belajar ilmu agama, mereka tidak tahu bagaimana nak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia buat istighfar dengan kejahilan, sekadar diucapkan astaghfirullah yang sunat, tapi dia meninggalkan yang wajib, iaitu menyempurnakan rukun-rukun taubat, wal a'yadzu billah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kadang-kala seseorang apabila dia melafazkan istighfar pun, melafazkan ucapan yang sunat ini, juga dia melafazkan dengan cara yang tidak betul, kerana dia tidak mempelajari bagaimana menyebutkan lafaz istighfar dengan cara yang betul. Ada sebahagian orang apabila mereka menyebutkan astaghfirullahalazim, maka pada kalimah huruf dha ini, huruf dha ini tuan-tuan, ia perlu dibaca dengan cara keluarkan lidah. Ada ramai orang mereka bacanya dengan huruf zai, dia baca astaghfirullahalazim, tidak keluarkan lidahnya apabila menyebutkan huruf dha, maka istighfar ini tidak sah.
Maka melafazkan istighfar pada kalimah za ini perlu dibaca dengan cara keluarkan lidah. Kerana di sana ada huruf-huruf yang perlu kita bacanya dengan cara keluarkan lidah, atau huruf ini dipanggil sebagai huruf lisawiyah. Apa dia huruf lisawiyah? Yakni huruf yang perlu kita keluarkan lidah. Ada 3 hurufnya. Yang pertama huruf sa, yang titik 3 tu, dan yang kedua huruf zal, dan yang ketiga huruf za. Juga huruf zal, apabila orang dia baca Al-Fatihah, ada juga sebahagian orang apabila sampai pada ayat Al-Fatihah siratal ladzina, tapi dia baca dengan zai, maka bukan sekadar istighfar dia tak sah, Fatihah dia pun tak sah. Kenapa? Kerana tidak belajar bagaimana untuk melafazkan dalam Al-Quran itu dengan cara yang betul, dan ia melibatkan perkara yang wajib, rukun daripada salat, iaitu Al-Fatihah. Maka apabila seorang itu tidak melakukan dengan cara yang betul, maka tidak sah Fatihah dia. Maka perlu dibaca dengan keluarkan lidah, siratal ladzina, juga astaghfirullahal azim, ini baru betul. Maka orang ini yang sunat tidak betul, yang wajib tidak dibuat, maka apakah istighfar yang dia lakukan ketika mana dia melakukannya? Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun-rukun ini yang kita sebutkan 3 perkara ini, ia adalah berkaitan dengan yang disebut sebagai maksiat. Adapun sekiranya ia melibatkan yang keempat, adapun apabila ia melibatkan tentang kewajipan, tadi tentang maksiat, apabila ia melibatkan tentang kewajipan, maka ditambah satu rukun lagi, iaitu menyempurnakan kewajipan tersebut, yakni menggantikan semula kewajipan tersebut. Kewajipan ini apa? Yang pertama, sekiranya seorang itu meninggalkan kewajipan yang ia adalah hak daripada Allah, seperti salat, seperti zakat, seperti puasa, dan selainnya daripada ketaatan yang diwajibkan ke atas seseorang, taubatnya kepada Allah untuk diterima adalah dengan cara mengqadakkan ibadahnya tersebut semula. Sekalipun dia datang qiyamul lail, dia istighfar, menangis, tapi dia ada qada yang dahulu dia tinggal, dia tidak buat, solat fardu yang dahulu dia tidak qadakkannya lagi, maka apa-apa yang dia buat tanpa dia mulakan dirinya dengan qada salat, semuanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana untuk taubat daripada kewajipan adalah dengan menggantikan kewajipan tersebut. Kalau dia tinggal salat, maka mula qada salat. Kalau dia tinggal puasa yang fardu, maka dia mula puasa. Kalau dia tinggal zakat yang dahulu mungkin dia cuai atau dia tinggalkan, dia tidak membayarkannya, maka dia gantikan semula. Inilah orang yang taubat pada Allah. Kalau dia hanya menggerakkan biji tasbihnya, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, keadaan diri dia tidak mula qada salat, maka tidak sah. Kenapa? Kerana mengabaikan rukun daripada taubat. Hati-hati tuan-tuan, di bulan Ramadan ada sebahagian orang dengan kejahilan terhadap ilmu agama. Mereka datang solat sunat, solat tarawih, mereka datang untuk solat qiyamul lail, dengan solat tahajud, dengan apa-apa solat yang dibuat. Namun diri mereka ada kewajipan, iaitu solat fardu yang dahulu dia belum lagi qada. Mungkin dulu dia malas, ataupun mungkin dahulu dia salat tapi dia buat dengan cara yang tidak sah. Maka dia belajar, maka dia tahu dahulu dia buat dengan cara tidak sah. Mungkin Fatihahnya tidak betul, mungkin wuduknya tidak betul, dan selainnya. Maka apabila dia datang salat tarawih untuk dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, tapi orang ini dalam masa yang sama dia tidak melakukan qada kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai orang ini tuan-tuan dia buat tarawih yang sunat dan ke atasnya ada yang wajib belum dia qada, dan ketika dia salat sunat tarawih dia mati,
maka di akhirat nak jawab apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah nak kata saya sibuk yang sunat, maka sebab tu yang wajib saya tak sempat nak buat? Adakah alasan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Umur kita yang Allah Taala kurniakan lagi peluang ruang ini, sempurnakan perintah Allah yang wajib dahulu sebelum digunakan yang sunnah. Andai orang dia salat tarawih, datang ke masjid usalli sunnat tarawih, kita ada kewajipan, kita sedar diri kita kalau kita di kalangan orang yang mungkin dahulu ada qada, maka walaupun kita datang ke masjid mulakan dengan qada, walaupun orang mulakan dengan tarawih, mungkin mereka ini adalah yang telah di kalangan orang yang telah selesai yang wajib, maka mereka mula yang sunat daripada mereka buang masa. Adapun kita orang yang mungkin banyak kewajipan yang dahulu ketika kita muda dan sebagainya, kita banyak culas, kita tidak melakukannya, maka andai orang ini sibuk yang sunat, mungkin disebabkan yang wajib dah selesai. Adapun kita yang wajib belum selesai, kenapa sibukkan yang sunat? Sedang umur masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang yang diberikan oleh Allah, sempurnakan yang wajib. Andai kita mati ketika itu, adakah kita boleh jawab pada Allah Subhanahu wa taala, kita berikan alasan itu akan diterima oleh Allah? Pasti tidak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keadaan yang sangat parah bagi seseorang apabila mereka sibukkan yang sunat sehingga mereka tidak sibukkan yang wajib. Ini keadaan yang rosak. Ini keadaan yang para ulama mereka sebutkan, orang yang mereka membina pagar tetapi rumahnya hancur. Ada orang dia bina pagar, cantikkan, tinggikan, kuatkan, kukuhkan, tapi rumahnya rosak, hancur, terbakar. Tapi dalam masa yang sama rumahnya dah rosak, dah hancur, dia tidak sibukkan untuk perbaiki rumahnya, tapi dia sibuk bina pagar. Apa manfaat? Pagarnya tinggi, rumahnya tak ada. Tak ada manfaat. Ini keadaan orang yang bina yang sunat tapi yang wajibnya hancur, tidak dibuat. Keadaan mereka seperti ini. Maka yang sepatutnya kita sibukkan dengan apa? Dengan rumah dahulu, teras, asal, yakni kewajipan. Kita perbaiki, kita elokkan kewajipan kita. Kalau orang dia buat sibuk dengan pagar, itu kerana rumahnya dah elok, tak apa, dia di kalangan orang yang seperti ini, silakan. Tapi kita di kalangan orang yang rumahnya hancur, kenapa sibukkan yang pagar? Sibukkan yang teras, yang asal. Rumah ini yakni kewajipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai telah elok, telah kukuh yang wajib ini, yang teras, maka pertahankannya dengan melakukan amalan sunat, kerana syaitan itu akan merobohkan yang wajib apabila yang sunat telah pun tergadai. Maka kita buat yang sunat sebagai perisai bagi amalan yang wajib kita agar ianya kukuh apabila syaitan ingin menghasut kita dan memperdayakan kita. Andai kalau kita buat pagar, kita buat yang sunat, yang wajibnya rosak, maka syaitan pandang sebelah mata saja. Orang ini daripada jauh dah boleh dirosakkan dengan apa-apa bisikan daripada syaitan, wal'ayazubillah. Maka sebahagian orang mereka nak taubat kepada Allah Ta'ala, mereka datang di bulan Ramadan, mereka menangis, mereka buat qiyamul lail, mereka buat sunat, mereka istighfar, tapi mereka tidak mendatangkan rukun-rukun taubat ini, maka tidak sah apa yang mereka buat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting seorang belajar ilmu agama supaya mereka tahu apakah yang diperlukan, perkara-perkara tertentu yang diperlukan supaya amalannya yang dibuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kewajipan yang berkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajipan yang kedua adalah hak manusia. Sekiranya ada harta orang lain yang kita telah mengambilnya tanpa hak, maka taubat bagi seseorang itu adalah dengan menggantikannya semula.
andai dia ada ambil hak orang lain tanpa hak dengan cara menzaliminya, mencuri, ataupun ambil tanpa izin, ataupun dia merosakkan barang orang dan kemudian dia lari, ini ada haknya ke atas dia, maka taubatnya itu daripada kesalahan ini adalah dengan ambil harta dia dan berikan hak orang lain dengan cara yang sepatutnya. Andai dia di kalangan orang yang tak mampu nak kembalikan balik harta dia, kerana mungkin orang harta yang diambil daripada orang tak mungkin dia mampu dalam umur dia untuk nak kembalikan, kerana dia tak mampu dapatkan harta seperti itu. Maka para ulama menyebutkan andai dia di kalangan orang ini tak mampu nak qada balik, tak mampu nak ganti balik apa yang dia telah ambil, maka dia perlu jumpa orang ini dan minta maaf kepada dia dan mintakan halal daripada dia harta yang dia telah ambil daripadanya. Kalau dia tidak buat salah satu daripada dua ini, maka taubatnya tidak sah. Hati-hati di bulan Ramadan, ada ramai orang mereka gunakan harta mereka yang ada, dan di bulan Ramadan mereka suka infakkan harta. Bagus kita kurniakan, ya, kita diberikan harta daripada Allah dan kita gunakan harta itu untuk memberi sedekah kepada orang, memberi jamuan makan kepada orang. Perkara-perkara ini ia adalah sunat. Maka andai ada kewajipan ke atas kita, apa hak orang lain ke atas harta kita, gunakan harta lebihan ini untuk selesaikan yang wajib. Yani hutang yang dahulu kita ambil daripada orang yang belum dibayar sampai sekarang, hutang itu wajib dikembalikan balik pada orang ini. Harta yang ada itu bukan sibukkan yang infak, yang sedekah, ini sunat. Bahkan harta ini lebihannya itu diberi kepada mana? Pada hak yang wajib, berikan pada orang yang telah kita ambil hutang daripadanya yang kita belum bayarnya. Sebahagian orang hutangnya Masya Allah, ambil hutang daripada orang lain dan dah berlalu tempoh panjang tak diberi-berikan, sampai orang yang beri hutang yang mengemis pada orang yang berhutang dengannya. Ini keadaan sebahagian orang. Waktu minta hutang Masya Allah kan merayu, tapi bila dah ada harta tidak bayar hutang. Bahkan orang yang beri hutang pula jadi mengemis kan. Subhanallah, subhanallah, ini keadaan sebahagian orang. Maka hutang ini wajib dikembalikan hak orang lain. Maka harta kita, lebihan kita, selesaikan yang wajib ini, bukan disibukkan dengan yang sunat. Andai kita mati atas kita ada hutang, kita nak bayar apa di hari akhirat? Nak bayar dengan apa? Adakah dengan sedekah kita seperti itu? Tidak, ini sunat. Maka gunakan lebihan kita untuk selesaikan yang wajib. Andai zakat juga, harta kita untuk dihalakan kepada yang wajib zakat yang belum kita selesaikan dahulu, mungkin kita tak bayar. Juga nafkah sebahagiannya kita tidak berikan hak padanya. Maka gunakan harta kita pada perkara ini yang wajib sebelum kita mati. Kerana belum tentu kita habis Ramadan kita masih hidup. Mungkin esok, mungkin lusa kita mati. Maka mati kita dalam keadaan apa? Selesai yang wajib atau belum, atau sibuk yang sunat, yang wajib tergadai? Di mana keadaan kita tuan-tuan? Maka beruntung mereka yang ada ilmu agama, mereka tahu umur mereka sepatutnya disibukkan dengan apa, dan mereka tahu bagaimana nak mengharapkan rahmat dan keredaan daripada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaannya tuan-tuan. Inilah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang untuk dia dapatkan maghfirah, keampunan daripada Allah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, bukan sekadar dia melakukan amalan sunat tertentu seperti salat malam, seperti sedekah untuk dapatkan keampunan. Bahkan keampunan yang sepatutnya yang diambil untuk dibuat adalah dengan melakukan rukun-rukun taubat ini. Inilah orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh rukun-rukun taubat ini yang telah kita nyatakan
seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi. Maka perkara yang paling penting untuk seseorang tahu, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat daripada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Andai dilaksanakan semua rukun-rukun ini tapi dia dibuat daripada orang yang tidak mengenal Allah, semuanya tidak sah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Sadaqallahul azim. Ayat ini Allah berfirman apa? وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, barang siapa yang melakukan amalan salih, min zakarin aw unsa, daripada kalangan lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dirinya beriman pada Allah, fa ulaika yadkhulunal jannah, mereka itulah yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, wa la yuzlamuna naqira, dan tidak akan diazab oleh Allah taala walaupun sekecil naqir. Maka Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat Quran ini adalah naqir. Naqir ini apa? Kalau kita makan kurma, kita akan dapati dalam kurma itu ada biji dia. Maka biji ini yang panjang, maka dia ada dua bahagian. Satu bahagian yang bergaris panjang dan di belakangnya ada bintik kecil di tengahnya. Ustaz, saya tak pernah tengok. Saya lepas makan saya buang. Kan? Jadi kalau tuan-tuan nanti boleh tengoklah kan, nak makan nanti siapa ni buka ke, ataupun kalau ada lagi daripada sahur tadi boleh tengok. Maka di dalam pada biji itu dia ada satu bahagian garis panjang dan belakangnya itu ada bintik kecil di tengah. Maka bintik kecil di tengah itu namanya naqir dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu saya tak tahu apa nama. Kita boleh katalah bintik kecil atau lubang kecil di tengah daripada biji tamar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, orang yang beramal saleh kepada Allah taala dan dibuat daripada orang yang beriman, dia masuk dalam syurga dan tidak akan menyentuh dia api neraka walaupun kecil daripada naqir ini. Masya-Allah. Tapi syarat untuk amalan soleh itu diberikan dengan seperti ini apa? Iaitu mesti daripada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya orang itu buat amalan soleh, dia melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat daripada seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah melainkan dia daripada orang yang mengenal Allah, beriman pada Allah taala. Andai dia bertaubat pada Allah tapi dalam hatinya mensyirikkan Allah, ada keyakinan yang menyalahi akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada manfaat apa-apa daripada taubat yang dilakukan. Sebab itu para ulama kita di tanah Melayu dan juga ulama Arab, mereka sangat menekankan untuk kita belajar ilmu akidah. Kenapa? Kerana ini adalah asas yang paling dalam bagi seseorang untuk dia lakukan agar semua kebaikan dia, semua taubat yang dia buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama membahaskan mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara seorang itu mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita belajar iaitu sifat 20. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan wujud. yakni kita meyakini Allah ada dan tidak ada keraguan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Andai orang itu dia taubat tapi dalam hati dia ragu-ragu, Allah ni ada ke, dengar ke apa yang aku taubatkan ini, orang ini ragu-ragu terhadap Allah, taubatnya tidak sah.
Dan Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, yakni tak ada permulaan bagi kewujudan Allah. Allah telah ada. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, yakni tiada pengakhiran bagi kewujudan Allah. Allah tidak musnah, tidak mati, kekal selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, yaitu Allah yang menciptakan cahaya, dia bukan cahaya. Allah yang menciptakan kegelapan, dia bukan seperti kegelapan. Allah yang menciptakan jisim yang besar seperti gunung, Allah bukan sepertinya. Allah bukan jisim yang kecil seperti semut dan habuk. Semua ini ciptaan Allah, Allah tidak sama dengannya. Ada sebahagian orang mereka buat ketaatan, mereka buat salat, tapi dalam masa yang sama mereka membayangkan Allah di hadapan dia, yang Allah cahaya warna putih. A'udzubillah. Ada orang seperti ini. Mereka salat, mereka pejam mata, dan apa yang mereka i'tiqadkan Allah depannya, yang Allah adalah cahaya putih yang sedang memerhatinya. Orang ini tidak sah imannya, jatuh dalam kekufuran. Kenapa? Kerana tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebahagian orang mereka salat di masjid, mereka buat taat di masjid, tapi keyakinannya Allah di masjid, kerana katanya Baitullah, rumah Allah. A'udzubillah. Sedangkan Baitullah, rumah Allah, bukan maknanya Allah dalam masjid, tidak. Baitullah maknanya Baitul Musyarrafun indallah, yakni rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah yang dikhususkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna Baitullah. Sebahagian orang apabila mereka melafazkan takbir Allahu Akbar, maknanya Allah Maha Besar, tapi yang disangka apa? Allah saiznya besar, tapi kita tak tahu besarnya tak kat mana. Kita serahkan bagi Allah. Saiznya besar, kita serahkan bagi Allah. Orang ini tidak belajar akidah yang Allah tidak sama dengan makhluk. Allahu Akbar maknanya apa? Allahu Akbar min kulli kabirin qadra wa manzilatan wa quwwatan wa ilman. Yakni Allah Ta'ala Maha Besar dari sudut kekuasaannya, ilmunya, darjatnya, kemuliaannya. Atau lebih mudah kita faham Allahu Akbar, yakni Allah paling berkuasa, Allah paling berilmu, Allah paling mulia. Ini makna Allahu Akbar. Bukan Allah saiznya besar, kerana maha suci Allah daripada apa-apa sifat jisim, sifat makhluk. Maka maha besar di situ bukan dari sudut saiz, tidak, tapi dari sudut darjat, kemuliaan, keilmuan, kekuatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekiranya orang ini dia istighfar, tapi dia i'tiqad Allah Ta'ala adalah saiznya besar, maka apa manfaat istighfar dia kepada yang bukan Tuhan, yang disangkakan itu adalah Tuhan? Tidak sah. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, yaitu Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia pencipta bagi tempat, dia pencipta bagi arah. Allah tidak berhajat padanya. Allah yang menciptakan tempat, Allah ada tanpa tempat. Allah yang menciptakan arah, Allah ada tanpa arah. Tempat ini ciptaan Allah, Allah tidak berhajat padanya. Allah bukan di satu tempat, di bumi ataupun di langit ataupun di atas arash. Dan Allah Ta'ala bukan di mana-mana tempat. Tak boleh kata Allah berada di mana-mana tempat, tidak boleh. Kerana yang mengambil tempat makhluk, Allah bukan seperti makhluk. Yang berada di semua tempat ini udara, Allah bukan seperti udara. Allah yang menciptakan tempat, dia ada tanpa tempat. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan arah, dia bukan berada di satu arah atau semua arah. Allah bukan atas kita, bukan bawah, bukan kiri, bukan kanan, bukan depan, bukan belakang. Kerana yang berada pada arah ini makhluk, Allah bukan seperti makhluk. Hati-hati sebahagian orang mereka buat seperti ini. Mereka angkat jari mereka dan mereka kata takutlah yang berada di atas. Kenapa di atas? Allah bukan di atas. Kerana i'tiqadnya Allah Ta'ala berada di atas langit. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan mendakwa bahawasanya Allah di langit konon-kononnya dengan dakwaan dia
sebab berdoa mengangkat tangan ke langit. Ini bukan dalil. Doa ini yang kita buat itu bukan selamanya ke atas, ada keadaan kita buat ke bawah. Bila ketika mana minta hujan, doa minta hujan. Bila kemarau, maka Rasulullah SAW ajarkan kita doanya ke bawah. Adakah ketika kemarau Allah Ta'ala dalam tanah sebab doa macam ini? Bukan. Kenapa buat seperti itu? Kerana Rasulullah SAW ajarkan kita. Kita mengangkat tangan ke atas bukan kerana Allah di atas, tapi kerana atas ini, langit ini adalah kiblat bagi doa, seperti mana Kaabah kiblat bagi salat. Kenapa kita salat menghadap ke Kaabah? Bukan sebab Allah dalam Kaabah. Orang yang duduk di depan Kaabah dia sembahyang bukan kerana dia i'tiqad ketika dia salat itu Allah dalam Kaabah, bukan. Tapi kenapa menghadapkan dia kepada Kaabah? Itu kerana ibadah salat perlu dibuat dengan cara menghalakannya ke dalam ke arah Kaabah, kerana Kaabah itu Allah jadikannya kiblat bagi salat. Seperti mana langit ini atas kita, Allah jadikannya sebagai arah untuk kita buat ibadah doa. Bukan kerana Allah di atas langit, bukan kerana Allah dalam Kaabah ketika mana kita salat. Umat Islam tidak meyakini seperti ini, melainkan daripada orang-orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kewujudannya ada tanpa bertempat dan tanpa berarah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan wahdaniyah, iaitu Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qudrah, Allah berkuasa ke atas segala sesuatu. Allah bersifat dengan iradah, berkehendak. Wajib kita meyakini semua yang berlaku dalam alam ini berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pun satu yang terlepas daripada apa yang telah dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan alam, pengetahuan. Allah Maha mengetahui ke atas segala sesuatu. Tak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan hayat, yakni Allah Ta'ala hidup. Hidup Allah bukan dengan anggota badan. Hidup Allah bukan dengan ruh. Hidup Allah Ta'ala bukan dengan tulang, bukan dengan daging. Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya bukan seperti makhluk. Dan Allah bersifat dengan sama' dan basar. Allah Ta'ala bersifat dengan dengar, bersifat dengan melihat. Allah mendengar bukan dengan telinga dan bukan dengan alat bantuan yang lain. Allah Ta'ala mendengar bukan dengan mata dan bukan dengan alat bantuan yang lain, kerana Allah tidak sama dengan makhluk. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan kalam, yakni Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata ataupun berfirman. Dan Allah Ta'ala berfirman bukan dengan huruf, suara dan bahasa, kerana Allah bukan seperti makhluk ciptaannya. Maka hati-hati sebahagian orang apabila sampai pada ini, mereka meyakini di hari akhirat apabila amalan hamba dihisap oleh Allah, mereka sangka Allah dan makhluk berdialog di mahsyar. Kamu kenapa tak semayang? Kamu kenapa sekian? Sedangkan ini bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahsyar itu tempat Allah, bukan di mahsyar. Dan dengan huruf suara ini sifat makhluk. Allah bukan bercakap dengan huruf suara dan bahasa. Maka apa yang ulama kita sebutkan, para ulama kita mengatakan di hari akhirat, di mahsyar, apabila berlaku hisab, Allah Ta'ala berikan pada hamba itu di mahsyar pengetahuan yang dengannya mereka tahu amalan mereka dipersoalkan. Maka ini diketahui daripada orang yang belajar ilmu akidah, supaya dia tidak meyakini bahawasanya Allah baginya ada sifat-sifat makhluk, sedang Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Maka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dia buat amalan salih, dia buat istighfar, didatangkan rukun-rukun bagi taubat, orang inilah yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima segala kebaikan kita dan terima segala keampunan yang telah kita pohon daripadanya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala keluarkan kita bukan daripada Ramadan semata-mata. Mudah-mudahan Allah Ta'ala keluarkan kita daripada dunia ini dalam keadaan diredai,
diberikan keampunan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu taala kulla khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa muslimin dan muslimat. Ya Allah, kurniakan keampunan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, kurniakan rahmat dan barakah dalam hidup kami, Ya Allah. Ya Allah, kurniakan pada kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, matikanlah kami dalam iman dan dalam ketakwaan padamu, Ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, Ya Allah. Ya Allah, dengan berkat majlis ilmu pada pagi ini, permudahkanlah segala urusan kami. Kurniakan pada kami zuriat yang saleh dan salihah, yang menggembirakan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, luaskanlah rezeki kami, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal, yang bermanfaat untuk diri kami dan agama kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu.